أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, menjaga syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izinnya. Pada tengah hari ini kita sama-sama sambil kita menunggu solat fardu zuhur. Ya. Jadi kita kongsikan tentang semat solat. Berhubung yang telah lalu iaitu solat tasbih. Solat tasbih ini boleh dilakukan di waktu siang dan juga boleh dilakukan di waktu malam. Dan solat tasbih ini boleh dilakukan seorang sendiri, bayang sendiri-sendiri, dan boleh juga untuk berjamaah. Ya, selalu di dalam bulan Ramadan ramai yang menggunakan qiyamul lail, menggunakan solat tasbih. Ya, solat tasbih ini kalau semua mempunyai 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Tapi waktu siang 4 rakaat 1 salam. Waktu malam 4 rakaat 2 salam. Maknanya boleh dilakukan, ya, waktu siang dan boleh, malam pun boleh. Jadi caranya atau kaedahnya iaitu sebanyak 300 tasbih. Ya, pada rakaat pertama surah bolehlah kita gunakan surah yang biasa. Orang panggil surah rakyat ya. Kalau surah rakyat, kita rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian kita baca Alhaakumut Takatsur. Ya, kita baca Alhaakumut Takatsur hatta zultubul maqabir. Itu ya, kalau kita nak lakukan pada waktu siang boleh, waktu malam boleh. Jadi kalau kita nak lakukan waktu malam, ya, 4 rakaat 2 salam. Maknanya bolehlah kita lakukan 2 salam. Jadi solat tasbih ini solat bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyakkan tasbih. Tambah-tambah masa PKP ini ya. Dalam PKP ini kita mempertingkatkanlah amal ibadah kita kepada Allah Taala supaya kita takarubkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat dengan Allah Taala, lebih kita mendapat ganjaran dan kita mendapat keridhaan Allah SWT, mardatillah. Ya, ini Masjid Usamah. Jadi kalau kita lakukan rakaat pertama kita baca Fatihah, habis Fatihah kita baca surah Alhaakumut Takatsur sampai ayat. Kemudian kita waktu rukuk kita baca 13 kali tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebagai kesimpulan yang telah lalu ya. Rakaat lepas tu iktidal kita baca 10 kali. 10 kali. Kemudian waktu kita sujud 10 kali, ya. Kemudian kita duduk iftiras 10 kali. Waktu kita sujud balik yang kedua 10 kali. Kemudian sebelum kita bangun kita baca 10 kali. Maknanya kalau kita campur 15 waktu berdiri kita baca Fatihah dan surah. Kemudian kita sambung dengan 10, baca dari 10, waktu kita iktidal, sujud 10, duduk iftiras 10, kemudian kita sujud lagi 10, kemudian sebelum kita bangun 10. Maknanya jumlahnya iaitu sebanyak 1 rakaat itu berapa? Iaitu berapa? 75. 15 campur 10 campur 10 campur 10 campur 10 campur 10 campur 10, maknanya 75. Kemudian rakaat kedua kita buat juga 75 bercampur, maknanya kita boleh 75 jadi jumlahnya berapa? 150 pada 2 rakaat yang pertama. Kita salam. Waktu salam ni pada kalau kita lakukan waktu malam lah kita salam, bisalam yang pertama. Kemudian kita banyakkanlah tasbih ke, kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke. Kemudian kita sambung 2 rakaat lagi. Ini kalau kita lakukan pada waktu malam ya. Kalau waktu siang sekali saja, iaitu 1 salam saja. Inilah untuk kita bagaimana kita nak mendekatkan diri
kepada Allah Ta'ala dalam solat tasbih. Ini dalam semat kita menunaikan ibadah, iaitu solat sunnah. Jadi tahajud hari tu dah kita buat, kita buat tasbih. Jadi tasbih ni kalau kita boleh buat sebulan sekali kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat setahun sekali. Kalau tak boleh tak setahun sekali, seumur hidup sekali. Melampau sangat tak. Solat tasbih ni tak lama. Kalau kita buat sebenarnya dalam lingkungan setengah jam selesai, tak? Setengah jam selesai. Tapi inilah jarang, kadang-kadang orang nak buat tunggu bulan Ramadan baru nak buat ya. Jadi bila-bila kita nak buat boleh. Tambah-tambah PKP ni banyak kita duduk di rumah ya, kita tak buat apa. Jadi kita lapangkan masalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berdoa, munajat pada Allah Ta'ala supaya kita dijauhkan daripada penyakit. Ya, dalam doa kita penyakit apa? Iaitu barosi, penyakit junun, iaitu gila, penyakit juzam, yang wasyai'ul asqam, banyak lagi. Jadi kita minta lindungi daripada wabak ini, ya, iaitu COVID-19. Jadi itu ikhtiar kita ahli sunnah wal jamaah, ikhtiar kita selain daripada kita suntikan vaksin dan sebagainya. Inilah. Jadi kita ni cari jalan juga untuk bagaimana untuk supaya pertama memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dosa kita yang kita sedari atau tidak sedari. Yang kita sedari itu alhamdulillah. Kita tahu yang kita tak sedari masalahnya. Kita melakukan dosa yang kita tak sedari. Cerita hal orang tak sedar. Perkara-perkara yang kita lakukan. Inilah yang kita khawatir sebagai manusia. Khuliqal insan atau ifah. Manusia memang lemah. Selalu yang melakukan sesuatu kesalahan yang tanpa disedari. Inilah. Jadi kita selalu bertaubat, memohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirahnya sebagai hamba Allah. Inilah Rasulullah SAW. Walau dia maksum, walaupun dia tidak ada dosa, walaupun dia Habibullah, tapi Rasulullah melakukan ibadah. Sebagaimana Waqqas. Waqqas ini ayah kepada Asyad, ayah kepada Sa'id. Sa'ad bin Waqqas, pejuang Islam yang jurulatih. Sa'ad ni jurulatih pemanah Islam di mana pun mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah kita sebagai hamba, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah Allah. Setakat itu perkongsian kita yang baik sebenarnya daripada Allah, mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku qul hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.